Saya secara rasmi telah dilantik sebagai moderator hari ini. Sebab tu saya kena duduk sebelah Ustaz Adlan untuk memastikan Ustaz Adlan sentiasa selamat dan tidak diapa-apakan. Hantar probo tu. Belum start apa-apa. Dan sebagai moderator, saya diberi kuasa untuk menahanlah sebarang aktiviti provokasi dengan meminta anda berselawat. Jadi sebelum kita mulakan pembentangan kita, dan saya ceritakan tentang format critical discussion hari ini yang memang kritikal. Saya jemput Brother Rahmat, wakil daripada IIS, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Sepatah dua ya. Terima kasih. Sepatah dua. Kalau nak masuk kamera boleh dekat sini, kalau tak nak Tak apa, saya tak nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali selamat datang kepada yang pertama kali datang. Dan yang sudah datang, terima kasih kerana sudi datang lagi. Okey, sebelum kita masuk ke diskusi kritikal ilmiah kita, saya sebagai wakil IIS, maksudnya Brother Shah, perlu memberitahu apakah IIS sebenarnya. IIS, Islamic Information Services Foundation, merupakan satu badan non-profit organisation di mana fokusnya adalah dakwah kepada bukan Islam. Itu adalah aktiviti utama IIS. Tengok dekat gambar-gambar tersebut, di mana kita melakukan dialog bersama bukan Islam. Kita menjemput padri-padri Kristian, orang-orang Kristian, untuk melakukan dialog, building bridge dengan orang bukan Islam, dan menjernihkan salah faham orang bukan Islam terhadap Islam. Itu adalah main fokus IIS. Dan saya percaya tak kira sesiapa saja Islam, kita menyokong dakwah kepada bukan Islam, tak kira mana-mana aliran sekalipun. Tetapi dalam masa yang sama, walaupun kami memfokuskan kepada dakwah kepada bukan Islam, kami juga menyokong wacana ilmiah berlaku sebenarnya. Dan ini merupakan salah satu wacana ilmiah yang kami adakan. Sebelum ni kami pernah menjemput golongan yang dikatakan sebagai Islam liberal. Okey, dia datang ke depan, dia present, kami beri ruang. Padri Kristian yang train, orang padri Kristian, padri kira macam ketua padri, train padri tu, kami datang bagi kat depan untuk bercakap. Dan insyaAllah kami akan mengadakan inisiatif berdialog dengan Syiah selepas ini. Kami menyokong wacana ilmu. Tetapi perlu saya clearkan di sini bahawa seperti yang mana Sifu cakap tadi, IIS tidak menyokong mana-mana aliran. Apa yang Ustaz Adlan tidak present hari ini, saya percaya Ustaz Adlan setuju. Apa benda yang Ustaz Adlan present, ini bukannya semestinya pendirian IIS. Okey, sebab apabila kita hendak initiate dialog ni, critical discussion ni, sudah ada suara-suara yang bagi saya tidak adil kepada IIS, dengan label-label tertentu. Permisi Pak. Okey, terima kasih. Dengan label-label tertentu. Jadi saya harap kita clear di sini apakah pendirian IIS, dan kita secara terbuka hati kepada sesiapa saja untuk datang di sini untuk berkongsi wacana ilmiah. Itu adalah amanat daripada Brother Shah. Okey. Dan betul lah, kita terbuka untuk sesiapa saja dah hadir. Dan yang terakhir sekali adalah kita menyokong wacana ilmiah. Sekali lagi saya emphasiskan di sini, kita menyokong wacana ilmiah. Tetapi apabila kita menyokong wacana ilmiah, saya berharap wacana ilmiah yang akan diadakan sebentar lagi, kita lakukan secara objektif dan rasional, tanpa emosi. Baru itu dinamakan sebagai wacana ilmiah. Kami menyokong apa saja wacana ilmiah agar kita berbincang. Katalah akhir sekalipun kita tidak bersetuju sama sendiri, kita bersetuju untuk tidak bersetuju. We agree to disagree, tanpa memutuskan hubungan persaudaraan kita sebagai Islam. Jadi IIS welcome all of you, dan saya rasa kita teruskan kepada program kita. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih pada Rahmat yang semakin kurus hari demi hari. Baiklah, izinkan saya menerangkan serba sedikit format kita untuk hari ini. Format critical discussion kita akan mulakan dengan pembentangan daripada Ustaz Adlan yang akan mengambil lebih kurang 1 jam. Kemudian kita akan berhenti untuk brunch. Kita bagi ruang untuk makan, sebab bila kita dah makan kita akan kurang marah sikit. Kemudian kita akan buka ke air zam-zam pun ada disediakan, insya-Allah. Kemudian kita akan buka untuk
komentar daripada penganalisa. Kita ada jemput 3 penganalisa hari ini, iaitu Zifu Nasir sendiri, Ustaz Kamin dan Ustaz Syahrizan daripada TV Al-Hijrah. Mahal tu event hari ni. Tapi tak masuk TV lah. Tapi tak masuk TV lain. Kamera. Okey, jadi setiap penganalisa akan diberi masa 5 minit untuk membuat komentar. Dan 5 minit saja dahulu, dan kemudian kalau ada lagi komentar yang berikutnya, kita bagi peluang kemudian selepas penganalisa lain membuat komentar. Dan pihak pembentang boleh menjawab balik komentar tersebut juga diberi masa 5 minit. Okey, selepas proses penganalisaan, kita akan terus buka kepada semua untuk sesi soal jawab. Di situ setiap orang juga diberikan 5 minit maksimum. Jadi terpulanglah, kalau ada soalan terpendek baguslah, kalau panjang 5 minit saja. Okey, dan ia terbuka untuk semua termasuk penganalisa sendiri. Jadi kita akan yang menjaga masa ini tu Syekh di belakang tu. Jadi anda tengok besar dia pun, anda rasa tentu tak nak cari pasal. Dia ada minum. Jadi kita tentu tak nak cari pasal dengan masa. Jadi apa kata tanpa kita melengah lagi, insya-Allah kita mulakan pembentangan daripada Ustaz anda. Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat masa. Belum. Okay, timing nak bagi kita lah Ustaz dah. Okey. Okay, kalau saya raise up warna merah, warna masa dah tambah. Kemudian saya ketuk 4 kali. Saya ketuk 4 kali. Tinggal sebab kita tak loceng. Kalau saya raise up yang warna hijau, mana ada lebih kurang 5 minit habis. Boleh? Boleh. Okey. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Saudara Pengurusi, kemudian yang saya hormati 3 orang penganalisis kita, sahabat kita, dan juga kepada cameraman, dan juga sahabat-sahabat sekalian. Saya nak kata muslimin dan muslimat boleh juga lah, sebab ada juga muslimat. Baik, terus kepada topik. Perbincangan kita hari ini ialah tentang apa yang saya nak bentangkan, iaitu tentang satu daripada pergerakan dalam solat yang menjadi perbincangan oleh mereka yang ingin melakukan solat seperti Rasulullah SAW. Apa yang kita istilahkan sebagai sifat solat Nabi. Dan sifat solat Nabi adalah tajuk yang cukup besar, dan kita memandang bahawa ini adalah satu usaha yang cukup baik daripada siapa sahaja yang ingin mengetengahkan sifat solat Nabi. Dan ia telah pun diketengahkan oleh para ulama sejak zaman dulu lagi dengan cara yang pelbagai. Di antara cara yang paling besar, yang paling jelas ialah mengumpulkan hadis-hadis dalam buku-buku hadis. Kemudian ada trend yang untuk mengasingkan. Ini juga dibuat oleh ramai ulama masuk di zaman kita ini, yang mana mengumpulkan hadis-hadis tertentu dalam bab-bab yang tertentu. Maka lahirlah satu bab yang dipanggil sifat solat Nabi, ataupun dipanggil perbuatan dalam solat itu sendiri. Dan bila menyebut sifat solat Nabi, kita tak dapat lari daripada beberapa buku yang popular. Dan yang paling popular yang kita semua perlu akui ialah sifat solat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang meninggal pada tahun 1999. Dan dalam buku ini beliau mengetengahkan banyak benda yang mana melibatkan pengumpulan hadis-hadis khusus tentang solat daripada awal sampai akhir, daripada takbir sampai salam. Itu punya kumpulan dia. Jadi topik hari ini, fokus hari ini ialah nak membincangkan satu daripada perkara yang dibentangkan oleh beliau dalam buku itu, iaitu tentang meletakkan tangan di atas dada, ataupun di mana tempat meletakkan tangan ketika solat. So saya nak fokus ke arah ini. Tak payah bincanglah kenapa buat sebenarnya, itu cerita di luar topik. Kan kita fokus topik sebab rakaman ni mungkin akan bertahan beratus tahun. So kita tak tahu, tak mesti hari ni je orang dengar benda ni kan. Jadi tak perlu kita komen isu-isu yang berkaitan 2-3 hari lepas, sebab rakaman ni mungkin akan bertahan bertahun-tahun kan. Jadi kita fokus pada isu ni. Jadi cerita dia ialah Syekh Nasiruddin Al-Albani mengetengahkan dalam buku ini, sebagaimana orang lain yang mengetengahkan juga, iaitu terdapat hadis-hadis yang menunjukkan di mana kita seharusnya meletakkan tangan ketika solat. So ini cerita dia, ini fokus dia, iaitu wad'ul yadain. Bukan soal makanul wad'i, tempat letak, bukan soal letak atau tidak. Itu fokus, betul-betul fokus.
Okey, iaitu di manakah seorang muslim yang solat dianjurkan meletakkan tangannya ketika solat, ketika berdiri. Okey. Jadi pertamanya ialah ada pihak yang mengatakan bahawa ia diletakkan di atas dada, yang mana disokong oleh Syekh Al-Albani dan juga oleh ulama lain. Dan ada ulama lain pula yang mengatakan, ada pandangan lain juga yang mengatakan bahawa bukan di atas dada, di tempat yang lain. Okey. Jadi sekarang ni tujuan saya ialah hari ini membincangkan asas dari mana datangnya perbezaan pandangan ini dan bagaimanakah kita menangani pandangan ini berdasarkan saya punya sedikit ilmu yang saya ada dan analisis ada dan sesuatu pun ada. Lepas ni pun direkam dan yang mendengar rakaman ni pun boleh mengajukan analisis dia, itu terbuka. Jadi pertama ialah dari mana datangnya benda ni. Bila kita kata sifat solat Nabi, of course datang daripada hadis. Soalannya hadis yang mana? Okey, dari mana hadis itu datang? Baik. Saya nak ketengahkan bahawa dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan letak tangan, di mana letak tangan atas dada ini, terdapat hadis-hadis yang sahih, yang jelas dalam Sahih Bukhari, Muslim dan lain lagi menyatakan bahawa letak tangan kanan atas tangan kiri tanpa menyebutkan di mana. Okey, ini kalau rujuk Sahih Bukhari, rujuk Sahih Muslim, okey, boleh lihat dengan jelas bahawa kedua-dua imam ini, kita fokus dua tu, tidak menyebut di mana. Tetapi semua imam-imam ini, sama ada Bukhari, Muslim dan lain lagi, menyebutkan jelas bahawa kanan atas kiri. Hadis-hadis yang jelas, okey, yang sahih, yang bukan perbincangan kita pada hari ini pun. Tapi nak ceritakan itu je, asal dia datang daripada. Kemudian bila pengkaji-pengkaji tentang sifat solat Nabi ingin menyatakan di mana, mereka telah bertemu dengan hadis-hadis yang menyatakan di atas dada, dan juga mereka bertemu dengan hadis dinyatakan di bawah pusat. Okey, dan mereka juga bertemu dengan banyak riwayat yang lain. So sekarang ni terdapat, asasnya ialah terdapat beberapa hadis yang menyebut dengan jelas di mana letak benda tu. Okey. Dan hadis yang menyebut letak di atas dada, okey, secara ringkasnya diriwayatkan di luar daripada Bukhari dan Muslim. Itu yang maklumat yang paling asas yang kita perlu faham, yang kita perlu faham dengan jelas. Tak ada dalam Bukhari Muslim, tapi ada di luar. Di antara dalam kitab-kitab sunan, okey, kitab musnad dan juga kitab-kitab tertentu yang kita panggil kitab-kitab selepas Bukhari Muslim yang juga mengumpulkan hadis-hadis yang dikatakan sahih. Apa dia? Di antaranya ialah, okey, saya sebut hadis ni, mungkin takhrijnya tak begitu selengkap yang orang buat kajian, tetapi saya sebutkan asal hadis tu. Dia ada dua cara untuk makluman semua. Yang dah tahu tak apalah, saya nak maklumkan kepada yang belum tahu. Ada dua cara kita sebut hadis. Satu cara kita sebut riwayat siapa. Apa benda? Kacau. Riwayat siapa? Maksudnya saya sebut hadis ni adalah Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi. Itu cara saya sebut. Satu lagi cara sebut hadis adalah hadis daripada asal sanad siapa. Contoh saya tanya Sifu hadis apa ni? Jibril datang jumpa Nabi, tanya iman, Islam, ihsan. Oh, ni asal sanad dia Umar bin Khattab dan Abu Hurairah. Maksudnya berasal kembali kepada itu. Umar dan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dalam Bukhari Muslim, Umar dalam Muslim saja yang panjang lebar. So asal. So Sifu tak peduli soal kitab mana. Dia tak kisah, tapi asalnya hadis Umar. Inama amal bin niyat. Hadis Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Melalui jalan itu sehingga ke Umar. So asal sanad kita sebut. So saya menyebut pada hari ini cara asal hadis. Asal hadis itu ialah pertama hadis Wa'il bin Hujur, seorang sahabat, okay, Wa'il bin Hujur. Yang kedua hadis Qabisah bin Hulb daripada ayahnya Hulb. Dan yang ketiga hadis Tawus mursal Tawus dipanggil. Bermakna kalau saudara sekalian kaji dan cari hadis tentang meletak tangan di atas dada ni, dekat mana punca hadis tu, kita bagi punca hadis lah, ia kembali kepada tiga hadis ni. Dia mungkin ada dalam 10-20 kitab, tapi dia kembali berujuk kepada tiga hadis ni. Baik, inilah yang disebut juga oleh Syekh Al-Albani. Saya masuk dalam topik tu. Dia menyebut hadis yang sama dan riwayat-riwayat yang sama kembali kepada tiga riwayat ini juga. Jadi ini satu benda yang disepakati. Baik, apa perbincangan yang berlaku? Perbincangan ialah Syekh Al-Albani dan juga syekh-syekh yang lain yang pendapat dengan beliau
mengatakan 3 hadis ni bermasalah. Tetapi ketiga-tiganya dinaik tarafkan, dikuatkan dengan kaedah mustalah, menjadikan ia sahih. Okey. Dan saya juga beritahu pada hari ini bahawa ada sebahagian lagi ulama lain yang mengatakan tidak begitu. Kenapa saya beritahu macam ni? Kerana kadang setengah-setengah kita tak sempat nak cek pandangan kedua, pandangan ketiga, pandangan keempat. Dia hanya cek satu pandangan, tapi dia salah faham, dia kata satu-satunya pandangan. Nampak? Itu lain tu. Satu pandangan yang dia cek bukan maksud satu-satunya pandangan yang ada. Itu mesti kena faham tu. Jadi saya katakan begini kerana ada lagi pandangan lain yang mengatakan apa? 3 hadis ni ketiga-tiganya dhaif dan tidak boleh naik ke taraf sahih. Ini juga satu pandangan muhaddis. Pandangan daripada mustalah juga. Kita akan cerita ke depan ni kenapa jadi begitu. Okey. Itu dari segi kesahihan hadis. Bermakna sekarang ni timbul 2 pandangan. Satu kata hadis-hadis ini sahih, bermakna simpulan dia telah ada satu tempat yang dikhususkan dalam hadis, iaitu as-sadr, iaitu dada. Dan dalam masa yang sama ada segolongan yang kata hadis ni dhaif. Tetapi kedua-duanya sepakat bahawa inilah yang paling yang jelas. Yang lain semua lebih dhaif maksudnya. Sepakat. Golongan yang kata sahih kata ini je, as-sadr, dada je. Bawah pusat kau semua tak ada hadis yang sahih, bahkan terlalu dhaif dan sebagainya. Okey. Golongan kedua pun memandangan yang sama sebenarnya. Dia kata ya. Maksudnya yang paling ada, yang paling wujud, yang paling kuat pun adalah dada, tapi dia pun dhaif juga. So sekarang ni kita nampak ada pertemuan dan perbezaan dalam 2 pandangan ni. Bermakna jangan kita buat satu andaian. Orang yang cakap dhaif atas dada, maka dia kata sahih atas bawah pusat. Contoh, kita buat kesimpulan kita sendiri. Itu bukan macam tu. Dia fokus maksudnya. Berbincangannya jelas pada hadis tersebut. Baik. Itu dari segi hadis. Baik. Dari segi kita terangkanlah kenapa dia jadi begitu. Okey. Yang sahihnya ataupun yang mengatakan ia sahih berhujah bahawa kedaifan ketiga-tiga hadis ini boleh dinaik tarafkan. Disebabkan ada kaedah dalam mustalah hadis menyatakan secara umumnya, secara ringkasnya, kadang-kadang ada hadis yang dhaif yang berbeza jalan keluarnya ataupun datangnya asalnya, yang ada beberapa kedaifan yang tidak begitu kuat, ia saling menguatkan mengikut kaedah tertentu dalam mustalah hadis, maka dia jadi hasan li ghairihi ataupun sahih li ghairihi dan sebagainya. Li ghairihi, maka disebabkan digabungkan di okey. Jadi hujah-hujahnya menjurus ke arah itu. Bermakna Syekh Albani dan orang yang menyokong hadis ini tidak mengatakan ia sahih seperti Bukhari dan Muslim. Okey. Tapi dia mengatakan ia sahih disebabkan banyak sanad, banyak itu, banyak ni dikuatkan, maka ia ada asal yang kuat. Okey. Kemudian dalam masa yang sama, pihak yang mengatakan begini juga, termasuk Syekh Albani dan orang lain juga mengatakan bahawa ada makna hadis tersebut, ada makna dalam Bukhari. Okay, ada makna hadis tersebut dalam Bukhari. Maksudnya ala sadrihi, di atas dada tu tak ada lafaz, tapi ada makna dalam hadis Sahih Bukhari dan sebagainya. Iaitu hadis yang menunjuk kepada letak tangan kanan atas, tangan kiri, pegang ni semua ni. Maka dikaitkan hadis ni, dia kata memang tak ada, Syekh Albani sebut dalam buku dia, memang tak ada lafaz tu, tetapi maknanya ada. Dan dia kata cubalah bawa anda tahu. Okey, maksudnya cuba buat apa hadis dalam Bukhari tu, cara letak semua tu, akhirnya yang paling tepat selesa ialah di atas dada ataupun bawah sikit, dia kata. Dia kata sendiri dalam buku dia. Sebab tu saya kadang-kadang saya heran orang tu dah tukar topik. Kita fokus. Lagi orang kata Ustaz Alan ni tu merapu. Na'udzubillah. Okey. Jadi sekarang ni dia kata bahawa hadis-hadis itu menunjukkan maknanya bahawa ala sadrihi ataupun bawah sikit. Okey, saya akan cuba bacakan. Masa tak ada lagi amaran. Saya akan cuba secepat mungkin. Okey. Dalam buku Syekh Albani tersebut, okey, dia mengatakan bahawa kalau buat macam tu, kalau amalkan, dia kata kalau fa innaka idza akhadta tutabbiqu ma jaa fihi ma min al-ma'na, kalau kamu amalkan hadis-hadis tersebut, hadis Sahal bin Sa'ad, hadis Wa'il dalam Bukhari dan sebagainya yang tak dikhilaf begitu, kalau kamu buat begitu, kalau kamu amalkan, dia kata apa akan jadi? Fa innaka satajidu, komputer ni pun, fa innaka satajidu nafsaka marfu'an ila an tad'ahuma ala sadrika. Kamu terpaksa, kamu jadi dengan sendirinya kamu
terpaksa untuk letak di atas dada bila kita nak amalkan lafaz hadis tersebut, au qariban minhu, ataupun yang hampir bawah sikit. Maksudnya au qariban minhu. Okey, itu pandangan yang menunjukkan bagaimana yang menyokong di atas dada ini ialah berdasarkan 3 hadis tadi, 3 asal hadis yang diakui tidak sahih li dzatihi tapi sahih li ghairihi, dan juga makna yang wujud dalam Sahih Bukhari dan sebagainya. Dan dia kata makna itu menunjukkan ala sadri. Okey, itu sudah. Kemudian dikatakan boleh ditambah lagi fa thabata bi hadhihi al-hadith, disebut hadis banyak dalam aslu sifatis solah. So, untuk makluman orang yang mengambil tahu tentang ini, solat Syekh Albani ini ada versi ringkas dan versi asal, versi yang lebih tebal. So kita rujuk yang tebal tu, yang asal. Dia kata fathabata bi hadhihi al-hadith anna sunnata, sabit dengan hadis yang saya sebutkan tadi yang panjang lebar kita banyak muka surat itu, bahawa sunnahnya ialah wad'ul yadain ala sadri, menetapkan tangan dua ni di atas dada, wa khilafuhu imma dha'ifun aw la asla lahu, dan selain daripada atas dada sama ada dhaif atau tidak ada asal. Itu kesimpulan yang dibawa oleh Syekh Muhammad SAW. Ini yang kita nak bincangkan, kesimpulan ni. Pertama dari segi hadis, okey. Bila mana Syekh Albani dan penyokongnya mengatakan bahawa ini bukan dia seorang, sebelum dia selepas dia ramai yang macam tu juga. Kan? Sunani pun kata begitu, Mubarak Furi, Al-Azim Abadi ini maksudnya bukan dia seorang. Tapi kita mengambil buku itu sebagai ulasan. Okey? Mana kita mengulas pandangan. Dia kata bahawa tiga-tiga ni menguatkan. Okey? Baik, kita lihat satu persatu. Pertama hadis Wa'il bin Hujur. Okey. Sebenarnya hadis yang dalam hadis sahih tu, yang cerita letak tangan kanan atas kiri semua ni, memang hadis Wa'il bin Hujur. Memang hadis Wa'il. Okey, orang sebut hadis Wa'il, orang tahu hadis ni. Ke Wa'il apa sekarang ni? Itu bukan eh? Itu tak akan relevan lagi lepas ni. Wa'il apa? Wa'il Ghani bawa. Jadi sekarang ni, okey. Cerita dia ialah kenapa Al-Bukhari dan sebagainya tak ambil hadis Wa'il juga yang sebut atas dada. Disebabkan ulama hadis ni dia ada kaedah dia. Kaedah dia bukan merujuk kepada rawi dan riwayat, tapi merujuk kepada lafaz yang diriwayatkan dan merujuk kepada detail. Sebab tu kita lihat bahawa ada hadis yang sahih datang daripada sahabat ataupun rawi yang sama, tapi dia pendek dalam Bukhari, panjang dekat luar, ataupun sebaliknya. Ini dia panggil intiqa', dia panggil pemilihan. So yang berlaku sekarang ialah lafaz di atas dada memang Wa'il yang riwayatkan, tapi Al-Bukhari dan Muslim semua tak ambil. Dia hanya ambil setakat letak tangan kanan atas tangan. Tambahan di atas dada itu diambil oleh orang lain. So ini perbincangan yang amat detail. Maksud sekarang ni kita tak boleh pakai borong. Contohnya dia ni rawi siqah, semua dia cakap saya ambil semua. Tak. Mungkin ada yang dia cakap tepat, ada yang dia cakap salah, tapi dia tetap siqah. Cuma ada beberapa perkataan. Ini dipanggil pemilihan perkataan dalam riwayat. Ini jelas. Sampaikan Al-Hakim An-Nasaburi pernah sebut dalam buku dia Ma'rifat Ulumul Hadis. Dia kata kalau kamu temui satu perkataan ataupun satu lafaz ibarat yang asal hadis tu ada dalam Bukhari Muslim tapi lafaz tu tak ada, dia kamu kena cek berkali-kali. Kamu kena cek balik berkali-kali. Tak boleh just masukkan apa yang kita panggil sebagai kumpulan riwayat dan cantumkan. Sebab tu ulama seperti Syekh Albani dia buat kurungan. Ulama moden macam Syekh Albani dia buat kurungan. Kurungan tu nak menyatakan riwayat ni diambil daripada mana, bukan daripada asal hadis tu. Kadang-kadang hadis tu Bukhari Muslim, yes, tapi kurungan tu diambil daripada Abu Daud contohnya. Tapi asal hadis cerita yang sama, kisah yang sama, situasi yang sama. So ini ulama hadis di zaman awal memilih sampai ke tahap itu. So apa yang berlaku ialah ala sadrihi, di riwayat di atas dada ni tidak disebut dan dinilai sahih oleh Bukhari dan sebagainya. Okey, tapi diambil oleh ulama lain dan hadis ni nampak macam satu tapi sebenarnya hadis ni ada dua. Maksud bukan satu, dia pecah. Okey, pecah. Okey. So hadis yang betul-betul ada ala sadrihi atas dada ni ialah pertamanya hadis Wa'il yang diriwayatkan oleh ramai termasuk Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan buku dia yang bertajuk Mukhtasarul Mukhtasar, bukan Sahih Muslim tapi orang ringkaskan nama jelah. Okey. Dari riwayat itu
para ulama melihat riwayat itu dengan begitu teliti dan mendapati bahawa mendapati bahawa riwayat di atas dada ini, okey, riwayat yang menyebut ala sadrihi ini hanya dibawa oleh satu riwayat daripada seorang rawi yang bernama Muammal bin Ismail. Maksud gini, dia ambil hadis ni daripada guru dia Sufyan Ats-Tsauri ataupun Umayyah, ada khilaf, tapi Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan yang ambil. Okey, yang belajar dengan Sufyan yang ramai maksudnya. So hadis yang sama diambil oleh ramai murid, tetapi seorang murid tambah ala sadrihi. Itu maksud dia. Macam hari ni lah kita datang ramai, moderator kita baca hadis kan panjang ataupun dia baca kata-kata dia lah. Kemudian yang mendengar ni dalam majlis yang sama, situasi yang sama, orang cakap yang sama, tapi keluarnya perbezaan. Ada perbezaan. Kadang-kadang perbezaan tu apa? Nampak jelas, nampak agak menimbulkan pertanyaan. Iaitu semua orang kata, dia kata begini, seorang kata ataupun dua orang, yang sikit dia kata tak, bukan macam tu, dia kata lain. So ini menimbulkan, ini yang ulama ada kata menimbulkan. Sebab tu dia dipanggil ini dalam bab tafarrud dan mukhalafah. Maksudnya seorang rawi yang ambil hadis yang sama, dia ambil oleh orang lain yang ramai, tapi dia bawa lafaz yang agak berbeza. Ini bukan nak tolak terus, ini nak timbulkan pertanyaan di kalangan muhaddisin. Sebab mereka amat berhati-hati. Mungkin penambahan ni betul, mungkin penambahan ni dia silap, mungkin penambahan ni diambil oleh orang lain, disebut oleh orang lain. Sebab ini pernah berlaku. Jadi ini menimbulkan pertanyaan. Kerana apa? Kerana dia seorang saja yang riwayat daripada yang hadis ini yang menambah ala sadrihi. Dan orang lain yang riwayat bersama dengan dia, okey, saya sebutkan di sini, maklumat yang saya temui, ini boleh cek balik, bahawa orang lain yang rawi yang sama riwayatkan daripada Sufyan, okey, tidak menyebut, dan rawi ini ada lebih kurang 15 orang yang ditemui, 15 riwayat. Satu riwayat kata ala sadri. Kita belum cakap sahih dhaif ni, kita cerita keadaan dulu. So ada satu riwayat, ada satu keadaan lagi ialah, ataupun keadaan satu lagi ialah lebih kurang 15 orang. Yang mana saya boleh sebutkan seperti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Qutaibah bin Sa'id bin Adam, Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain, ni setaraf zaman tu, Waqi' bin Al-Jarrah, semua ni, Al-Humaidi. Ini semua ni di antara orang, termasuk Abdul Razak, termasuk mereka ini meriwayatkan hadis yang sama, tapi mereka sampaikan dalam keadaan tidak ada ala sadri. Itu maksudnya. Tetapi Muammal kata ada ala sadri. So ini di antara asas yang dibincangkan kenapa hadis ni dhaif. Di antara sebab-sebab dia, bukan tiba-tiba dhaif. Bukan. Okey. Dan bila dilihat di sini, bila dilihat riwayat lain juga, didapati juga yang kita sebut hadis tu sanad tu, iaitu kita zaman lalu kita tak hafal sanad lah. Kita terpaksa kalau hafal salah nanti rugi juga kan. So kita baca terus mengelakkan kesilapan. Ini adalah manhaj Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata kalau nak sampaikan hadis, gunakan buku zaman tu. Walaupun kamu hafal, gunakan buku. Imam Ahmad pesan, sebab takut salah. Apatah lagi kita yang tak ada apa-apa ni. So kita kena baca. Okey. So hadis dia, sanad dia ialah Muammal daripada Sufyan Ats-Tsauri, okey, daripada Asim bin Kulayb, daripada ayahnya daripada Wa'il. Okey. Bila ulama hadis mengkaji pula, tadi dia Muammal ambil daripada Sufyan. Yang sezaman dengan Muammal sama dengan dia ambil daripada Sufyan, kita dapati berbelas-belas orang kata tak ada sadrihi, dia seorang kata. Bila dilihat zaman sebelum ni pula, zaman Asim, kita melihat siapa yang ambil daripada Asim, didapati bahawa lebih daripada 20 orang rawi daripada Asim tidak menyebut ala sadrihi. Bermakna sekarang ni tafarruq tu makin berganda, makin ada, sehingga menyebabkan ulama hadis memberikan ulasan terhadap ini. Itu maksudnya, bukan tiba-tiba kan. Kita belum cerita siapa Muammal lagi nanti. Kemudian dan ada lagi riwayat lain yang bukan daripada riwayat itu yang menunjukkan juga tidak ada. So sekarang ni terlalu banyak riwayat. Nanti kalau siapa nak lebih detail, boleh rujuk antaranya kitab Sifat Solat Syekh Tarifi, okey. Dan juga boleh rujuk Sifat Solat Syekh Albani sendiri, Tahqiq Ibn Khuzaimah Syekh Albani sendiri boleh rujuk. Dan juga boleh rujuk kitab Tahdzibut Tahdzib, sekali mampu lah, siapa yang tak mampu tak apa. Cari orang yang mampu, kita bincang elok, kita bentangkan betul ke benda ni, okey. Kemudian bermakna sekarang ni riwayat yang mengatakan ala sadrihi ni
begitu bersendirian dipanggil tafarrud. Okey. Kemudian siapa muammal? Okey. Bila dia cari balik, ulama mengatakan bahawa hadis ni muammal yang tafarrud. Okey. Yang bersendirian meriwayatkan riwayat ala sahih. Siapa muammal? Saya boleh katakan disepakati oleh ulama-ulama jarh ta'dil, ulama-ulama yang membezakan periwayat ni, boleh katakan sepakat antara mereka muammal ni orang yang okey, thiqah, diterima. Dan antara satu lagi benda yang mereka sepakat ialah dia banyak buat silap dalam riwayat. Ini sepakat. Okey, saya akan sebutkan beberapa supaya kita boleh catat ataupun boleh dalam rakaman ni. Okey. Di antaranya adalah Abu Hatim mengatakan dia saduq syadidun fi sunnah kathirul khata. Abu Hatim kata kita kumpulkanlah, kita tak mesti Abu Hatim betul 100%, kita kumpulkan. Di antaranya Abu Hatim mengatakan apa? Jadi okey, saduq, bukan siqah yang tahap hebat tapi dia diterima juga. Syadidun fi sunnah, memang kuat mengamalkan sunnah. Kathirul khata, banyak salah. Banyak salah ni menunjuk kepada banyak salah dalam riwayat, bukan banyak salahan dia tu. Salah riwayat, itu istilah ringkas. Kathirul khata. Kathir, semua boleh faham maksud, banyak. Kemudian Imam Bukhari kata munkarul hadis. Munkarul hadis. Saya nak terjemah munkarul hadis, saya risau takut salah, tapi saya bagi tahu beberapa terjemahan yang saya jumpa. Bukanlah maksud dia ni jahat, bawa hadis yang pelik, tak. Bawa hadis-hadis yang mungkar, yang dalam istilah fahaman kita. Tak, dia sebenarnya banyak buat silap. Sebenarnya al-munkar, al-mu'allal, al-ma'lul semua ni adalah kesilapan dalam hadis yang digunakan pelbagai ayat. Ada kadang-kadang ulama ada guna khata', ada guna munkar, ada guna batil, ada guna maudhu'. Kadang-kadang bukan maksud jahat tapi silap. Al-khata', sebab tu asas dalam hadis ialah silap atau salah. Okey. Maka yang lain pula Abu Daud kata, Abu Daud ditanya dan dia mengangkat kedudukan muammal. Memang dia hebat. Illa kecuali annahu yahimu fi syai', dia ada waham, ada silap dalam ingatan dia, hafazan dia, tulisan dia, riwayat dia. Okey. Dan ada ramai lagi yang menyebutkan bahawa di antaranya adalah seperti As-Saji kata kathirul khata' walau awham, dia ada banyak juga awham, kesilapan sangkaan dia, silap hadis tu. Dan juga yang lain mengatakan dia juga kathirul khata'. Okey, Ibnu Sa'ad mengatakan itu, Ibnu Qanid mengatakan salih yukhti, dia salih, dia diterima dalam hadis tapi dia buat salah. Darqutni kata thiqatun thiqah kathirul khata', tapi dia banyak buat salah. Ini biasa dalam hadis ni dia cerita macam tu. Dia kata untuk thiqah dia ialah 100% betul, tak. Okey. Cuma khata' ni ada salah sikit dengan banyak. Baik. Dan kita boleh teruskan lagi, tapi kita boleh beritahu bahawa boleh dikatakan semua muhadithin bahagian jarh ta'dil di zaman awal mengatakan dia ni banyak salah dalam hadis. Okey. Dan saya bacakan di sini kata-kata lagi yang menyebut bahawa dia kata Muhammad bin Nasr al-Marwazi kata al-mu'ammal idzan farada bi haditsin wajaba an yutawaqqafa. Okey. Bila dia infirad, bila dia bawa hadis yang lain daripada orang lain, kena tawaqquf. Nanti dulu, bukan tolak terus, nanti dulu. Kan. Kenapa dia ni sayyi'ul hifz kasirul ghalat. Ghalat sama khata', iaitu salah, banyak salah. Okey. Maksudnya mesti di hati-hati. Dan satu kata-kata lagi yang saya boleh ambil ni, saya rasa mengikut apa yang saya ada ni daripada Yaqub bin Sufyan. Okey, yang juga disebut oleh buku-buku jarh ta'dil. Dia kata, dia jelaskan lagi, antara penjelasan dia ialah yajibu ala ahli al-ilm an yaqifu an hadithihi. Dia mesti berhenti tengok hadis dia, muammal. Jangan terima bulat-bulat maksud dia. Cek dulu maksud dia. Fa innahu yawil manakir an thiqati syuyukhihi. Dia riwayatkan hadis munkar, hadis yang salah, maksudnya kesilapan dalam hadis, daripada syekh-syekh dia yang siqah. Maksud kesilapan dia lebih menjurus kepada apa? Hadis-hadis yang diambil daripada orang yang siqah. Bermakna ini diberi ingatan kepada kita. Dan dikata oleh Yaqub bin Sufyan ni, kalau tak salah daripada apa yang saya dapat ni, boleh dibetulkan kalau salah. Kata-kata ni ada dalam buku-buku jarh ta'dil. Dia kata wa hadza ashaddu, ini lebih berat. Kenapa? Kalau kana hadzal manakiru 'an ad-du'afa lakunna naj'alu lahu 'uzra. Kalau ada dia salah riwayat ni, hadis yang salah ni, salah dia riwayat daripada rawi yang dhaif, kami boleh bagi cari alasan untuk dia. Maksud kita boleh kira dia. Maksudnya kena hati-hati tahap tinggi. Sebab dia buat salah pada hadis-hadis yang diambil daripada guru dia yang dipercayai.
Bukan dia buat salah pada guru-guru dia yang dhaif. Itu senang trace, maksudnya tak kisah, itu memang okey. Ini salah daripada, bila salah daripada rawi guru dia yang siqah, apa akan jadi? Hadis tu akan dianggap hadis yang sahih semuanya. Semuanya, maksud semua ayat dia tu semua sahih. Itu maksud yang mengatakan begini, yang saya ambil ni dari Yaqub bin Sufyan. Baik. Semua ni menjadikan bahawa ulama mengatakan hadis ini, hadis Wa'il bin Hujur, hadis yang mengatakan ada ini, lafaz ala sadrihi itu ialah lafaz yang berkemungkinan besar salah daripada mu'ammal. Dia tidak sahih, dan mungkin inilah yang menyebabkan Bukhari dan Muslim dan lain-lain tak ambil lafaz ini masuk dalam hadis-hadis yang sahih. So, itu yang disimpulkan. Bukan ditolak kerana mu'ammal dhaif. Siqah, tapi ada penilaian kat ujung. Kan? Kalau macam kita tak siqah terus. Kan? Ni siqah. Tak, bukan macam tu kan. Bukan siqah ni makna semua betul tak? Siqah kathirul khata. Siqah kathirul ghalat. Maksud banyak buat salah. Bila banyak buat salah, memang ulama tak kata salah dia kat mana. Tapi kesimpulan dia apa? Kita berhati, dan cara nak kenal kesalahan di sisi ulama hadis, ikut mustalah hadis, buat muqaranah, perbandingan riwayat yang sama dari guru yang sama, buat perbandingan. Cara nak kenal. Di sini ada dua kemungkinan. Bagi orang yang mengkaji mustalah hadis, kemungkinan bila tak sama tu kemungkinan sahih juga, sebab dia seorang yang ambil hadis tu. Kemungkinan orang lain tak jumpa, tak sempat ataupun tak dapat, dia seorang yang dapat. Kemungkinan ini ada dalam pertimbangan ulama hadis yang dipanggil ziyaratu siqah. Penambahan daripada seorang yang siqah. Tapi ini penambahan ni dia ada detail nak terima. Antara detail dia bukan siqah yang banyak buat salah. Contoh syarat. Itu cerita. Kalau penambahan daripada Imam Malik, lain. Penambahan daripada Imam Syafi'i, lain. Penambahan daripada Syu'bah, mungkin lain. Itu maksud dia. Penambahan dan kesilapan ditentukan pertama oleh perbandingan, yang kedua oleh siapa yang buat menyendiri siapa yang buat. Itu maksud orang. Saya bukan saya yang nyumbang ni, saya cerita je. Kenapa ulama mempertikaikan hadis ni, kan? Kenapa ada ulama yang mendhaifkan hadis ni? Ini bukan saya tak layak untuk sahihkan hadis. Okey, itu disepakati oleh semua jurah ta'dil. Kalau ada disepakati, saya setuju dengan tu. Saya setuju. Okey. Ini kaitan dia cukup teliti Kita cuba tengok sama-sama. Ini sahabat-sahabat yang ada sini saya rasa lebih tahu lagi, dia akan tanya soalan nanti. Okey. Bila hadis tu dibuktikan dia sebahagian daripada kesilapan. Okey. Ada satu kaedah yang disebut oleh ulama hadis, kesilapan ni kita tak boleh kuatkan. Maksudnya hadis tu silap. Bila silap dia tak wujud. Dia tak wujud nak kuatkan macam mana? Itu maksud dia. Maksud sekarang ni ada orang kata tak apa, hadis Wa'il dhaif, tanpa menceritakan kedaifan. Saya dah cerita sikit tadi. Sikit je, boleh check lagi. Kesilapan, ada kedaifan hadis. Ada kedaifan yang menyebabkan hadis tu ditolak terus. Ada kedaifan yang menyebabkan hadis tu boleh diangkat taraf. Itu ulama ada punya detail. Kita tak boleh sebut secara umum. Jadi di antara sebab wallahu alam yang disebut oleh sebagai ulama hadis, sebagai pengkaji hadis juga moden, hadis ni tak boleh naik taraf sebab dia adalah khata, dia kesilapan. Dia bukan kelemahan ingatan yang menyebabkan yang boleh dikaji lagi, ada orang lain lagi yang riwayat boleh dikuatkan. Tak, ini kesilapan. Maksudnya macam saya salah cakap terus, saya riwayat tu benda yang tak wujud, okey, daripada dia salah terus. Okey, itu maksud dia. Tetapi okey, kita pergi ke hujah yang sebelah lagi. Dia kata ini boleh dikuatkan dengan apa? Dengan dua lagi hadis. Ini mencukupkan tiga yang kita cerita hari ini, iaitu hadis daripada Qabisah bin Hud, daripada ayah dia Hud At-Ta'i dalam Musnad asal dia, dan juga hadis Tawus, hadis mursal dalam Sunan Abi Daud, hadis daripada Tawus. Okey, mursal. Bagi yang mengatakan hadis ni menguatkan, dia mengatakan bahawa pertama hadis Wa'il dhaif, tapi masih lagi boleh diterima sebab dia siqah. Maka dia dikuatkan oleh hadis Qabisah dalam Musnad Ahmad. Hadis ni dhaif dia tak kuat sangat, tak terlalu kuat. Dhaif dia ialah pada beberapa orang rawi, dan dhaif dia ialah juga pada tafarrud juga. Ada tafarrud sikit. Okay. Ada juga tafarrud tu. Masih lagi ada tafarrud, iaitu tafarrud ala sadrihi itu. Dan juga dia didhaifkan juga oleh Qabisah ini
dia sampaikan hadis, yang ambil hadis dia hanyalah seorang rawi yang juga bermasalah, itu Simak bin Harb. Jadi sekarang ni terdapat beberapa kedaifan, saya ringkaskan, terdapat beberapa kedaifan pada hadis Qabisah. Kita fokus kita takut ada yang terkeliru, takut ada yang mengantuk. Hadis yang kedua ni ialah hadis Qabisah daripada Hud ayah dia. Dan hadis ini adalah Musnad Ahmad. Ini kalau saya tersalah ni saya nak ceritakan balik betul-betul. Okey. So hadis Qabisah bin Hud ini ada sedikit kedaifan. Di antara kedaifan dia yang boleh saya sebutkan secara jelas ialah Qabisah itu sendiri ada ulama mengatakan dia majhul. Dia tak dikenali kedudukan dia. So dia bukan siqah macam Mu'ammar tadi. Dia bukan saduq macam Mu'ammar tadi. Tapi dia ada sebahagian kata dia siqah, sebahagian kata dia majhul. Okey. Kemudian yang riwayat hadis dia ialah Simak bin Harb. Murid dia yang satu yang betul-betul dia seorang saja yang ada, yang betul-betul riwayat hadis dia ialah Simak. Dan Simak bin Harb ini juga di antara periwayat yang buat beberapa kesalahan. Okey. Dan satu lagi ialah hanya hadis ni je, hanya Qabisah, Simak Qabisah Hud inilah sahaja riwayat yang kata ala sadrihi juga. Kenapa saya kata begitu? Kerana dalam Musnad Ahmad ada lagi riwayat lain yang ambil daripada Qabisah juga yang tak ada lafaz ala sadrihi. Baru dalam Musnad Ahmad ni Imam Ahmad datang banyak hadis. Bukan masuk hadis satu sahaja. Ini kita kena faham betul. Dalam Musnad Ahmad, kalau siapa-siapa yang boleh cek, dia ada beberapa hadis. Imam Ahmad letak hadis ni dalam Musnad Qabisah ni. Dia ni, hadis ni. Okay, dia riwayat hadis ni. Hadis yang pada awalnya menyebut letak tangan kanan atau tangan kiri. Tambahan sadrihi itu hanya ada dalam riwayat Simak daripada Qabisah. Yang lain tak sebut. So ini antara yang menimbulkan juga persoalan. Bukan tiba-tiba tolak kata Simak dhaif, tak, Simak tak dhaif, dia ada beberapa kesilapan dia buat. Menimbulkan. Dia tak seperti yang lain lah. Dia tak seperti orang kata Abdul Rahman bin Mahdi, Yahya Al-Qattan, dia tak seperti itulah. Dia ada masalah. Kemudian Qabisah juga masih dibincangkan lagi. Kemudian hanya dia yang bawa ala sadri. Hanya sanad ni maksud itu. Dan Imam Ahmad bawa ke semuanya. Dulu saya nak beritahu pengalaman peribadi saya lah. Dulu saya sangka Imam Ahmad bawa hadis ni je, ala sadri. Tapi rupanya dia bawa riwayat yang berkaitan yang tak ada lafaz tu. Sebab tu kita penting kita baca kitab hadis ni word by word, hadis demi hadis. Cubalah, bukan kata kita hebat sangat, kita cuba. Sebab kadang-kadang susunan itu telah memberikan satu isyarat. Susunan tu sendiri. Ya. Seperti mana hadis yang kita kata, sebagai contoh lain, dalam Sahih Bukhari ada cerita Nabi bila wahyu terputus dia nak pergi bunuh diri. Dalam Sahih Bukhari. Sudah. Tapi Imam Bukhari susun cantik membuktikan ia riwayat yang tidak sahih. Dia susun tu. Dia buat beberapa riwayat, semua cerita pasal wahyu. Ini satu yang lain sikit, cerita pasal nak bunuh diri, nak terjun daripada tebing, Jibril datang tahan, jangan. Itu cara Al-Bukhari susun, nak tunjukkan ini tak sahih. Ini disetujui oleh semua ulama bahawa imam-imam hadis dulu ada dua cara mendaifkan hadis. Ini sebagai sampingan, maklumat sampingan. Iaitu pertama dengan jelas, yang kedua dengan tersirat, yang diketahui oleh orang yang dulu juga. Seperti yang kemudian lepas itu pun itu juga. Macam Ibn Hajar pun dia dapat detect berdasarkan daripada susunan dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita memang betul tak ada yang kata lafaz jelas, tapi ada yang mungkin secara tersirat dan di celah-celah hadis kitab yang sahih pun ada pentaifan berlaku. Ada seperti mana Dr. Sudais, Imam Masjidil Haram tu, dia buat buku bagaimana Bukhari mendaifkan beberapa hadis dalam buku Sahih Bukhari. Dikumpulkan oleh Abdul Rahman bin Sudais, doktor. Dia PhD hadis. Dikumpulkan dalam tu. Dalam Muslim pun ada, dia tulis dia beberapa orang doktor. Ada di celah tu cara dia. Dan dalam Ibn Khuzaimah pun ada. Apa bukti dia? Dia yang cakap. Ibn Khuzaimah yang beritahu. Buku dia ni menerangkan hadis yang sahih dan ada beberapa hadis yang aku akan ceritakan tentang itu. So sekarang ni itu berlaku. Sebab tu saya belum cerita lagi. Saya cerita ni untuk sampai kepada natijah tentang hadis Wa'il tadi. Okey.
So hadis qaul bisawab, it's okay lah. Ada orang kata kedaifan dia sikit, okey tak apa. Tapi semua sepakat dia ada kedaifan. Kemudian yang ketiga, hadis mursal Tawus dalam Sunan Abi Daud. Pertama, dia dhaif disebabkan dia mursal. Hadis mursal ialah dhaif di sisi muhaddisin yang awal. Tidak ada keraguan, tidak ada kekhilafan, seperti mana yang dihuraikan Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Kita boleh baca. Cuma yang dipertikaikan ialah dari segi mursal yang mana yang boleh dikuatkan. Itu cerita dia. Bukan maksud mursal terima tak terima. Mursal mana yang kita boleh kuatkan. So Imam Asy-Syafi'i dalam buku dia Al-Um kat Risalah, dia ada cerita syarat-syarat menguatkan. Risalah Al-Um. Siapa tahu, saya lupa. Tapi yang pasti Imam Asy-Syafi'i, dan saya belajar secara talaqi dengan Syekh sendiri di sana di Jordan. Dia cerita sendiri apa syarat Imam Syafi'i menaikkan taraf hadis mursal dengan syarat-syarat yang ketat. So sekarang bukan tak ada satu mazhab yang kata mursal terima semua, tolak semua, tak ada. Yang detail ada, diterima bersyarat, ditolak bersyarat. Okey. Jadi 3 hadis ni bagi Syekh Al-Albani dan juga bagi penyokong dia mengatakan 3 ini cukup untuk menjadikan ia sebagai satu sunnah yang sahih. Dan sebahagian lagi mengatakan tidak cukup. Tidak cukup. Di atas sebab-sebab tadi. Dan timbul persoalan yang satu. Siapa yang kata hadis ini sahih sebenarnya daripada kalangan yang awal? Jadi ada orang akan jawab, ustaz sendiri beritahu. Ibnu Khuzaimah. Betul tak? Saya cakap riwayat Ibnu Khuzaimah. Ustaz Ibnu Khuzaimah mai kata sahih. Sebab dia sebut dalam buku dia sahih Ibnu Khuzaimah. Okey, kita tengok buku sahih Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah sebut dalam pendahuluan tu, buku dia nama dia apa? Mukhtasarul Mukhtasar. Nak kumpulkan hadis yang sahih, nak ringkaskan, bukan maksud sebut semua, sebut dia yang sahih, dan nak sebut juga ilal, kedaifan, kecacatan beberapa hadis dalam tu. Okey, tak apa. Kemudian bila kita tengok bab, okey, saya buka tu Ibnu Khuzaimah, okey. Bila tengok bab, orang kata apa? Bagaimana Ibnu Khuzaimah susun hadis tersebut, kita akan lihat dia sebut hadis tersebut, hadis yang tu, hadis Wa'il tu, dalam bab meletakkan wad'il yamin 'ala shimal fi shalah qabla iftitah al-qira'ah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam solat sebelum memulakan bacaan. So dia bawa 3 hadis. Okey, 3 hadis. Okey, siapa yang nak pastikan boleh merujuk Sahih Ibnu Khuzaimah, cetakan mana macam-macam, boleh tengok. Hadis 477. Okey, hadis bermula hadis 477 bab nombor 89. So Ibnu Khuzaimah sebut bab meletakkan kanan atas kiri, dia sebut hadis pertama. Hadis pertama dia sebut letak kanan atas kiri ataupun memegang tangan kiri dengan tangan kanan. Okey, settle. Hadis 478 disebut okey, memegang tangan kirinya dengan tangan kanan, meletakkan kanan atas kiri. Okey. Hadis yang ke-479 disebut ala sadrihi. Inilah hadis yang kita bincang tadi, yang muammal tadi tu. Okey. Satu benda yang kita perlu beri perhatian. Pertama dalam tajuk ni. Ini yang sahabat saya Ustaz Anuruddin bagi tahu saya. Dia kata kena highlightkan, timbulkan persoalan kepada semua untuk berfikir. Kenapa imam-imam hadis ni tak ambil hadis tu buat tajuk bab. Ini ada satu benda yang detail juga. Imam hadis dulu sampai sekarang, ulama hadis dia buat hadis disusun ikut bab, disusun ikut tajuk, topik. Topik ni kebiasaannya dia ambil daripada hadis yang disebut tu. Okey. Setakat yang diberitahu kepada saya dan setakat yang saya cek sebenarnya wallahu alam ni, setakat kita tak berani cakap habis tak, kita cakap ini setakat kita jumpa, tidak ada seorang pun muhaddisin yang ambil ala sadrihi ni letak jadi bab dalam mana-mana hadis, buku-buku hadis utama, termasuklah yang sebut hadis tu. Ini dia. Ibnu Khuzaimah sebut hadis tu. Dia sebut 3 hadis dalam bab yang sama. Tapi bab tajuk apa? Meletakkan kanan atas kiri. Itu je. Lafaz tu dia tak naik jadi tajuk bab. Ini setengah orang kata ni tak mesti dhaif. Memang tak mesti dhaif. Saya nak ceritakan something untuk kita fikirkan. Itu je. Dan kita tahu bahawa dia cukup teliti. Dia sebut hadis ni. So ada orang kata hadis dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Saya kata nanti dulu. Mungkin disebutkan ni sebagai penyokong, bukan sebagai hadis yang disahihkan. Sebab ini ada antara teknik ulama dulu juga. Okey. Bagaimana sekarang ni, kalaupun kita nak kata hadis ni dikatakan sahih oleh siapa? Kita katakan dikatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Seperti mana yang kita kata, ataupun lebih detail apa? Disebut oleh Ibnu Khuzaimah dalam buku dia Sahih Ibnu Khuzaimah. Itu lagi detail bagi saya. Disebut oleh beliau dalam buku ni.
hadis nombor 479 dalam bab 89 Sahih Ibn Khuzaimah. Disebut. Okey. Bila disebut baru detail cakap kita. Okey. Dan kita lihat dari syarat-syarat buku dia. Jadi ketiga-tiga hadis ni, perbincangan saya yang pertama ialah saya wallahu alam ingin membincangkan pandangan Syekh Al-Albani itu dari sudut ini. Pertamanya adalah adakah hadis itu sahih, disepakati sahihnya? Jawapannya tidak. Dan sebab kedaifannya juga bagi saya wallahu alam agak ketara. Mungkin itulah juga sebabnya kita boleh kaitkan dengan kata-kata Al-Hakim tadi. Kalau ada hadis yang panjang tapi Bukhari tak ambil semua, dia tinggal beberapa lafaz itu perlu dicek berkali-kali. Kata Al-Hakim dalam Ma'rifat Ulumul Hadis, dia kata tak boleh ambil terus. Maksudnya kan saya cek hadis ni Bukhari sebut pendek, saya jumpa riwayat yang sama, sanad yang sama panjang, saya pun kata masuk sekali. Bukan macam tu. Tak mesti macam tu. Saya cuma boleh kata apa? Asal hadis ini ada dalam Bukhari kecuali lafaz ala sadri. Ini detail untuk mengasingkan. Sebab tu saya kritik orang yang mengatakan bahawa ada dalam Bukhari. Tak ada. Yang Syekh Al-Albani sebut pun bukan macam tu. Syekh Al-Albani sebut maknanya ada. Bila kita praktikkan hadis Bukhari, terzahirlah maknanya. Ala sadri atau qariban minhu, ataupun hampir dada. Dada atau hampir dada. So makna sekarang kita detail bab. So saya menyokong pandangan yang mengatakan hadis itu dhaif. Saya tak pernah menghina orang yang kata hadis itu sahih. Nauzubillah. Kat mana saya hina saya pun tak tahu. Nauzubillah ya. Astagfirullah, saya tak pernah buat. Kalau boleh bagi bukti lah. Saya cuma kata hadis ni Syekh Al-Albani dan orang lain mengatakan sahih. Tetapi saya mengambil pandangan orang lain yang mendhaifkan hadis tersebut dengan hujah-hujah yang jelas. Kesimpulan yang mungkin pihak ketiga boleh buat ialah khilaf. Ada kata sahih, ada kata dhaif, dikaji kembali. So tak ada satu benda yang kita kata betul-betul solid, sahih sampai naik tahap jadi sunnah. Itu maksud saya yang saya petikaikan. Bukan maksud saya petikaikan hadis, kan? Kita hati-hati kadang-kadang ada sebagai untuk pindah pada tajuk kedua yang terakhir saya. Tajuk kedua dan terakhir maksudnya. Saya ada dua topik hari ini, kan? Sebelum saya pindah topik yang kedua tu ialah saya nak nyatakan kita jangan sesekali buat kesimpulan seseorang itu menolak sunnah atau hadis hanya kerana kita nampak begitu. Sebagai contoh yang saya selalu bagi orang yang pernah sembang dengan saya bagi contoh mudah, iaitu duduk istirahat sebelum bangun daripada sujud. Setakat yang saya jumpa, Allahu alam, Imam Malik dan mazhab Maliki kata tidak sunnah, tidak mustahab, tidak digalakkan. Manakala imam-imam lain termasuk Imam Syafi'i kata sunnah. Tapi kedua-duanya faham ada hadis Nabi buat. Kenapa begitu? Kita tak boleh kata Imam Malik ni kan? Tapi sebab dia imam, kita pun tak boleh cakap lah kan. Tapi kalau dia bukan imam, dia Malik je. So mungkin kita boleh kata, kenapa cakap macam ni? Hadis ada, jelas. Dia kata, ya, hadis jelas. Tengoklah kenapa. Itu maksud saya cari sebab keluar perkataan tu. Bukan terus hukum. Rupanya bila kita baca, kalau boleh duduk dalam apa, Ibnu Abdul Bar punya tulisan banyak pasal Imam Malik. Dia kata sebabnya Imam Malik memandang itu Nabi buat bukan daripada asal sifat solat. Itu hanya keperluan Nabi nak bangun, tak larat bangun, keperluan. Satu tindakan peribadi, keperluan dia untuk bangun, dia duduk kejap baru dia bangun. Itu setakat yang saya jumpa. Bermakna dia tak tolak hadis tu. Yes, hadis tu ada. Tapi adakah dia membawa hukum sunnah? Imam Syafi'i kata ya, membawa hukum. Jadi mana kita faham rupanya sebab itu berbeza pandangan. Bukan sebab tolak hadis. Tak ada hadis, tak. Hadis tu ada. Okey, sekarang saya nak buat perbincangan yang kedua. Tadi saya dah bagi keputusan saya, hadis tu dhaif yang saya pilih berdasarkan ulama yang kata. Tapi yang kedua topik saya, dengar betul-betul lah. Topik saya ni ialah kalau hadis tu sahih. Saya nak bincang topik yang kedua. Kalau hadis tu sahih, saya terima. Topik yang kedua ialah bermula dengan minit ke berapa ni? Saya mula 2 nak habis lah. Jaga. Amaran. Oh, jam cepat sikit. Jam saya je. Okey. Topik kedua. Terima kasih. Topik yang kedua kita mula ialah saya kata hadis tu sahih. Dan saya bawa topik saya yang kedua, hujah saya yang kedua. Juga ia bukan satu amalan yang dianggap sebagai sunnah yang kita kena buat, tak boleh buat yang lain. Tetap saya kata walaupun saya terima kesahihan hadis tersebut. Kerana apa? Saya bagi contoh. Saya bagi benda-benda ni mungkin dah disebutkan, dah tahu semua. Okey. Kerana apa? Pertama ialah
Saya membawa kata-kata Imam At-Tirmizi dalam kitab Jami' At-Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi selepas hadis nombor 252. Okey. Tirmizi yang meninggal 279 menyebut selepas hadis nombor 252, hadis tersebut ialah hadis meletakkan kanan atas kiri. Itu dia hadis tu. Okey. Selepas hadis itu disebut, saya tahu ada orang yang akan ulas, tapi saya akan baca. Kita dengar lu lek lu kan, jangan nak ulas lagi. Ya tu. Tu baca. Okey. Wal amalu ala hadha 'inda ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in wa man ba'dahum. Okey. Amalan ini dia kata dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in selepas mereka. Apa amalan tu? Yarawna an yad'a ar-rajulu yaminahu ala shimalihi fi shalah. Mereka, amalan yang dimaksudkan itu ialah mereka mengatakan bahawa lelaki itu, seorang muslim yang solat itu meletakkan kanan atas kiri dalam solat. So ini yang ayat pertama dia. Dia kata ini di kalangan sahabat, tabi'in dan ulama selepas mereka termasuk zaman dia. Wa ra'a ba'dhum, dan sebahagian mereka berpandangan melihat an yad'ahuma fawqa as-surrah, meletakkan kedua itu di atas pusat. Maksud fawqa, di bahagian atas pusat. Wa ra'a ba'dhum an yad'ahuma tahta as-surrah, dan sebahagian mereka mengatakan di bawah pusat. Wa kullu dhalika wasi'un 'indahum, semuanya itu terbuka di sisi mereka. Kata Imam Tirmizi ini sebenarnya ialah apa? Menceritakan saja, bukan pandangan fiqh dia, bukan pandangan peribadi dia, bukan istinbat daripada hadis tak. Imam At-Tirmizi ni terkenal dengan buku dia kerana dia banyak ambil qaul-qaul dan amalan-amalan ulama sebelum dia. Di antaranya adalah 6 tokoh mazhab yang terkenal yang dia masuk dalam tu. 4 mazhab dan juga imam-imam lain seperti Ishaq bin Rahawayh dan juga Ibn Mubarak dan lain-lain lagi. Dia bawa masuk dalam tu. Bermakna buku dia penuh dengan amalan dan pandangan fuqaha sebelum dia. Istinbat dia mungkin kita boleh ambil daripada tajuk-tajuk dia, tapi daripada belakang tu ialah kita kena pasti apa yang dia kata. Dia kata wal amalu ala hadha, ini yang aku tahu diamalkan oleh ashab, sahabat Nabi, tabi'in dan sebagainya. Sebahagian buat begini, sebahagian buat begini, ia terbuka. Ini yang saya nak tekankan sebenarnya. Ada orang kata ini pandangan Tirmizi. Ini bukan pandangan Tirmizi. Ini penceritaan saja apa yang berlaku. Ya, kalau pandangan Tirmizi pun kita boleh anggap sebagai pandangan yang hebat juga, tapi okey, pandangan tetap pandangan. Bagi mereka yang kata kita kena tolak pandangan tanpa hujah, ini bukan soalan kita pandangan, dia nak bagi tahu beginilah yang diamalkan. Itu maksud saya. Ini adalah penceritaan sejarah bagaimana salafus soleh mengamalkan hadis ini. Itu maksud. Dan dalam Tirmizi tidak ada lafaz sadri. Ini yang kita salah sangka. Kadang kita kata dalam kitab Syekh Albani dia ada sebut Tirmizi menghasankan sanad hadis ini. Saya nak beritahu terang, kita bukan nak cari salah, tapi ini salah. Yang bukan saya beritahu. Saya nak cek satu mana saya sempat. Saya baca dan saya jumpa. Saya tanya mudah saja. Saya kata salah ini hanya boleh dikenali oleh orang yang baca kitab hadis. Okey. Salah dia apa? Dia kata, okey, hadis ni, hadis sanad. Okey, dia ada beza sanad dengan matan, okey. Sanad dengan matan. Dia kata begini. Imam Tirmizi menyebut hadis kanan atas kiri. Okay. Dia sebut hadis tu, rupanya sanad hadis itu sama dengan, kalau tak salah saya nak cek ni, saya tengah cek ni, sanad itu sama dengan sanad yang kata ala sadrihi tu. Maksud sanad sama tapi lafaz berbeza. Jadi Syekh Albani kata sanad ini dinilai hasan oleh Tirmizi. Jadi ada sebahagian kita yang tak faham. Syekh Albani saya yakin dia faham, cuma dia salah tulis ayat. Itu kata-kata saya. Sebab dia tak mungkin dia tak jumpa benda ni. Dia bagi pandangan, dia kata apa? Aku bagi sanad ini lafaz qadrihi. Sanad inilah yang dihasankan oleh Tirmizi. Dia tahu, dia bagi tahu, tapi kita salah faham. Kita salah faham. Okay? Kita salah faham, kita menyangkakan Tirmizi menghasankan ala qadrihi. Nampak tak? Itu. Ada yang tak nampak? Betul? Nampak? Dulu kek. Kita nak terang kan? Sekejap. Saya nak kena ambil seluruh sanad dulu. Jumpa. Okey. So cerita dia, kita boleh lukis. Okey. Saya sebut kan? Okey.
Okey, sanad dia begini. Dia ni apa bin Sa'id. Okey, Sufyan Simak hadis. Okey, sanad yang sama. Okey. Tapi yang satu dia ada lafaz ala sadri. Dalam hadis tu, dalam ni. Sanad yang kedua sama tapi tak ada lafaz ala sadri. Okay. Jadi sanad yang kedua inilah yang Tirmizi kata hasan. Saya belum bincang masuk hasan lagi, tapi kita terimalah hasan. Jadi dia tak apply pada sanad ni. Dia tak apply pada hadis tu. Dia apply hanya pada sanad ini, hadis ini. Okey, dia tak apply pada ini dalam Ahmad, dalam Musnad Ahmad. Ambil jatuh habis. Ini dalam Tirmizi. Okey. Untuk mengesahkan tu saya akan buka Sunan Tirmizi. Okey. Sebab tu kita ni muhaddis. Kita bukan muhaddis. Okey. Kita manalah hafal hadis. Hadis 40 pun tak hafal. Takkanlah kita hafal Jami' Tirmizi. Okey. Tapi boleh hafal, takkan tak boleh kan. Okey. Saya terus letakkan. Saya akan sebutkan hadis tersebut, saya akan bacakan. Bila kita melihat benda ni, okey. Jadi ada orang kata, lepas tu saya tanya, soalan saya tanya kepada orang yang meringkaskan buku Syekh Albani, betulkah apa yang kita terjemahkan dan ringkaskan? Kita kena hati-hati. Kan? Dia tulis buku, saya ringkaskan, tak mesti pendapat dia sebiji. Entah saya selitkan pendapat saya, ataupun saya tak faham apa ayat dia, saya tak boleh marah dia. Kan? Marah saya, itu maksud saya. Okey, saya bacakan Okey. Baik. Hadis dengan sanad yang sama dalam Tirmizi bermula daripada sini. Okey. Bermula pada sini. Okey. Mana sekarang ni? Asal hadis tu sama. Ini kita kata asal hadis. So asal hadis ni simak Rabi'ah hadis ada dalam Tirmizi dan ada dalam Musnad Ahmad. Tapi dalam Tirmizi dia tak sebut langsung lafaz ala sadrihi. Dalam Musnad Ahmad ada ala sadrihi. Jadi saya tak boleh cakap, saya kena jelaskan maksudnya pada orang ramai. Saya tak boleh kata Tirmizi kata hasan, tak. Tirmizi menghasankan hadis ini dengan sanad ini tanpa ala sadrihi. Itu detail. Manakala Imam Ahmad pula tak kata apa, dia just mention, dan dia juga sebutkan hadis lain yang tak ada ala sadri. Dia sebut semua. So sekarang ni kita kena faham, Imam Ahmad buat musnad, dia tak kata semua sahih. Dan dia tak kata semua dhaif. Tak mungkinlah. Anak dia tanya, semua sahih ke ayah? Dia kata tak. Anak dia tanya, Abdullah tanya, dia kata tak. Itu jawapan Islam. Kan? So sekarang ni saya nak beritahu bahawa ada orang salah faham. Ini yang saya nak kembali kepada nasihat saya kalau nak terima lah. Tak terima pun tak apa. Tak cek hati pun. Nasihat saya ialah baca banyak buku buat perbandingan. Itu saja nasihat saya. Kepada saya dan kepada semua. Sebab kalau kita tak buat perbandingan, kita tak akan tahu. Okey, contoh kita baca buku Sifat Solat Syekh Albani, dia kata begitu. Dia kata, okey, saya baca ayat dia. Dia kata, disebut hadis tu, hadis yang disebut ialah hadis Ahmad. Hadis Imam Ahmad. Yang ada lafaz, yada'u hadhihi ala sadrihi. Kemudian di hujung dia kata wa hadha isnadun, dan ini adalah sanad. Dia cakap betul sanad. Hasanahu Tirmizi, yang telah dihasankan oleh Tirmizi. Kama taqaddama, seperti yang telah saya sebutkan dulu. Wa rijaluhu rijal muslim ghairul qabisa. Tapi dia tak beritahu apa beza lafaz. Itu maksud. Dia mengharapkan, saya rasa dia mengharapkan orang boleh cek sendirilah. Sekarang ni depan mata kita. Dia kata akhrajahu Ahmad, kita ada musnad, cek. Hasanahu Tirmizi, ada Tirmizi, cek. Buat comparison. Itu yang saya minta. Bukan nak minta apa pun. Saya minta duit pun. Minta cek. Lepas tu apa salah saya? Kan? Tolonglah cek yang tak ada cek ni. Kan? So kita kembali, jangan mampu, kita kembali kepada saya ni tak hati nak serius lah. Tapi benda ni nak kena serius pasal ada orang nak hentam macam teruk, saya pun tak faham. Serius betul dia. Marah betul nampak. Saya cakap kat seorang tu marah nampak. Dia kata tak marah, tak apa. Okey. Jadi sekarang ni
kita sampai satu, kita sebut Tirmizi menceritakan. Saya pergi kepada seorang lagi ulama, Ibnul Munzir. Ibnul ni ulama fiqh yang terkenal. Okey, di kurun ke-4, dia meninggal 318. Dalam buku dia Al-Awsat min As-Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf. Buku ni amat penting. Ramai yang belajar fiqh, usul fiqh dan hadis tahu buku ni. Dia sebut dalam buku ni, Imam Ibnul Munzir kata apa? Okey. Ini mungkin tak kena mengena sangat, tapi saya nak beritahu bagaimana ulama melihat hadis tu selepas riwayat tu. Dia kata, waqala qailun, berkata seorang, maksud seorang satu pendapat berkata, laisa fil makan alladhi yad'u alaihi al-yadaini, dia kata khabarun yathbut min Nabi. Dia kata tidak ada hadis pun yang sahih tentang tempat meletakkannya. Okeylah, kita ambil ni pandangan Ibnu Munzir lah. Tapi lepas tu yang saya suka, dia kata apa? Dia terbuka. Fa in syaa'a wada'ahuma tahta surrah wa in syaa'a fawqaha. Ini Ibnu Munzir, ulama terkenal yang melihat semua hadis ni sebelum kita, yang melihat semua benda ni sebelum kita, dan dia beritahu pandangan yang begitu terbuka. Ada lagi pandangan lain yang saya akan sebut sebelum dia. Okey. Dan dia ni sezaman dengan Ibnu Khuzaimah dan sezaman dengan Ibnu Jarir At-Tabari, dan dia antara anak murid Abu Hatim Ar-Razi. Okey. So dia sebutkan benda tu dalam bab sunan, ijma' dan ikhtilaf. Dia sebutkan benda tu nak gambarkan inilah yang berlaku. Inilah suasana aplikasi hadis tersebut dalam zaman terdahulu. Itu yang saya nak sebutkan. Okay. Kita kena tengok Islam ni daripada awal sampai sekarang, bukan tengah-tengah, bukan hujung saja. Kita kena buat perbandingan. Kemudian dalam kitab-kitab fiqh kita dapati pandangannya amat luas dalam bab ni. Satu benda yang saya nak nasihatkan, jangan anggap kitab fiqh ni tak ikut dalil. Sebenarnya kitab fiqh ni lah yang merumuskan dalil. Cuma kita kena cek lah rumusan tu okey tak okey. Jangan kita kata kitab fiqh ni macam terasing daripada dalil. Maksud kalau saya mengaji kitab fiqh, okey, seolah-olah saya terasing daripada dalil. Mungkin betul bagi kitab fiqh yang terlalu ringkas, mungkin betul. Tapi kitab fiqh ada banyak. Kan? Kitab fiqh ada banyak. Kitab fiqh yang besar yang bagi tahu dalil yang semua. Jadi sebenarnya fiqh ni kita kena faham, pertamanya merumuskan dalil, yang kedua merumuskan apa yang diamalkan. Ini yang saya nak tekankan banyak kali, apa yang diamalkan oleh salafus salih. Okey. Dalam buku fiqh, kalau kita ambil contoh Al-Mughni, ini ramai orang tahu buku ni, Al-Mughni Ibnu Qudamah, memang kitab fiqh muqarrar sebenarnya, yang begitu banyak pandangan, kan? Dia meringkaskan dengan mudah. Dia kata ada dua pandangan, tahta surah, fawqa surah. Okey, ini saya dah sebutkan dalam artikel saya. Siapa yang belum baca, saya nak ceritakan ringkas je. Dia kata dan yang paling pelik saya tengok di sini, di bawah pusat pun Imam Ahmad pun ada di antara salah seorang yang berkata, atas pun Imam Ahmad pun ada salah seorang yang berkata juga. Maksudnya sekarang ni, saya bagi yang tak faham mungkin rasa pelik. Pertama, saya nak fokus Imam Ahmad dulu. Pertama, dua-dua pandangan ni berbeza, tapi dua-dua ada nama Imam Ahmad. Okey, apa kita nak faham? Jadi dia tahta surah pun pandangan dia juga, bawah pusat. Fawqa pun atas pusat pun pandangan dia juga. Dan saya tambah satu lagi, dalam masalah Abu Daud, dalam soalan yang Abu Daud tanya dia tambah satu lagi pandangan, iaitu betul-betul tutup pusat. Pun pandangan Imam Ahmad juga. Saya nak bacakan pandangan tersebut berdasarkan murid dia sendiri yang cerita, iaitu Abu Daud. Okey, saya bacakan ya. Abu Daud kata, okey, wa sa'altul Imam Ahmad an wad'il yumna 'ala al-yusra. Aku bertanya Imam Ahmad, nak letak kanan atas tangan kiri, atadhhabu ilaih, kamu ambil tak pandangan ni? Qala na'am, na'am, dia kata. Ya. Maksudnya memang ya lah, sebab hadis tu ada semua, ya, dia kata. Soalan ni ada dalam low battery. Saya terkejut tengok low battery. So ni kita break low battery sebelum kita sambung. Okey, kita masuk waktu kecemasan. Dia hantar sambung dia tak cemas, dia sambung dia kita sejuk. Dia tak cemas sebab saya nak habiskan ni. Saya rasa mungkin ni penutup kepada apa yang saya nak sampaikan, tajuk yang kedua, iaitu Abu Daud bertanya kepada Imam Ahmad. Dalam buku dia Masail Imam Ahmad, dan pendapatnya disokong juga oleh Ibnu Muflih, pakar mazhab Hanbali, dan disokong juga oleh Ibnu Qayyim dalam buku dia Bada'il Fawaid, disokong juga pandangan ini. Okey. Ayat Abu Daud, aku bertanya Imam Ahmad. Imam Ahmad jawab apa? Naam, ya, aku ambil sunnah ni. Maksud tangan pegang kanan atas kiri. Apa Imam Ahmad cakap lepas tu? Fawqa surrati qalilan. Satu, di atas pusat qalilan, sedikit. Di atas pusat sedikit. Imam Ahmad kata.
Wa in kana tahta surrah fala ba's. Bawah pusat pun tak apa. Ini ayat ni kalau saya cakap pun kata. Imam Ahmad bukan saya. Kan. Okey. Kemudian dalam buku dia yang satu lagi, dalam pandangan yang lain lagi, dalam kitab fiqh juga disebutkan Imam Ahmad juga mengatakan, dia kata di atasnya pun diambil juga. Okey. Saya akan cuba cari. Maksud tadi saya dah beritahu atas, bawah, yang menutup. Macam mana yang menutup? Ada ke? Nampaknya dah ada yang kurang senang. Kesian kat dia. Nampak macam mana kan? Okey. Okey, pandangan dia. Okey. Saya tak jumpa. Saya jumpa benda tu secara ingatan bacaan, saya cuba tulis. Okey, saya akan cari insya-Allah. Maknanya saya boleh buktikan dua je lah. Fauqa di atas, qalilan sedikit, dan tahta surrah pun fala ba's. Boleh dia kata, tidak mengapa. Imam Ahmad kata tidak mengapa. Jadi saya nak fokus begitu. Ulama-ulama yang kata bagi pilihan ni antaranya Imam Auza'i yang bagi pilihan, tak mana-mana pun tak apa. Itu jangan kata dia pandangan kita, dia pandangan Imam Auza'i dan pandangan Ibnul Munzir tadi. Dia kata tak apa, letak kat mana-mana pun tak apa, atas pun okey, bawah pun okey. Cuma dia kata pandangan Imam Syafi'i adalah fawqa surrah, dan yang menyokongnya di atas pusat. Dan yang lebih jelas lagi adalah fawqa surrah tahta sadr. Itu yang ditegaskan oleh imam-imam ulama-ulama mazhab Syafi'i, iaitu fawqa surrah tahta sadri, di tengah-tengah. Seperti Imam Ahmad kata fawqa surrah qalilan, sikit. Okey. Kemudian ada lagi pandangan yang mengatakan bahawa ada yang sebut fawqa surrah, okey, sebahagian mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, ulama dia Syafi'iyah, atas atas. Ya, betul. Okey, atas. Fawqa surrah tahta sadri, itu lebih jelas. Ini saya ambil daripada buku tesis master Dr. Mahir Yassin, bukan Mahir Zain, Dr. Mahir Yassin, yang cerita pasal khilaf-khilaf ni. Dia kata ada 5 pandangan ulama sekadar dia cari. Dia buat tesis ni. 5. Satu ialah fawqa surrah tahta sadri, di atas pusat, di bawah dada. Iaitu sebahagian Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i, dan qaul fil mazhab Hanbali. Satu qaul dalam mazhab Hanbali. Ada. Yang kedua, tahta surrah, dia kata, bawah pusat. Pandangan sebahagian mazhab Hanafi dan sebahagian dia kata sini sahabat dan tabi'in, dan pendapat yang kuat dalam mazhab Hanbali. Dia kata, berdasarkan naqal yang dia ambil, yang kita boleh ambil daripada tesis dia, iaitu Atharul Ikhtilaf tu. Ada, saya dah beritahu dalam tulisan saya, ada rujukan muka surat berapa, cetakan apa semua ada. Yang ketiga ala sadri, ada juga. Dia kata ada juga, iaitu di atas dada. Siapa dia? As-San'ani, Mubarakfuri, Syaukani, Azim Abadi. Ini bukan ulama salaf, tapi ini ulama hadis yang terkenal lah di zaman sekarang, yang semua kita tahu nama-nama mereka. Yang keempat ialah pandangan yang mengatakan di mana-mana pun tak apa, iaitu Auza'i dan Ibnul Munzir. Dia kata terpulang. Dah bagi kad merah. Maka saya tamatkan dengan pandangan yang kelima, iaitu tidak letak kat mana-mana, luruskan, lepaskan. Dia kata sebahagian tabi'in dan juga sebahagian ahli ilmu, termasuk mazhab Maliki. Tapi Imam Malik katanya tidak begitu, sebab dalam Muwatta' Malik menyebutkan letak tangan kanan atas kiri. So ini cerita dia. Simpulan yang saya nak habiskan ialah, bila melihatkan, walaupun saya pegang hadis ni sahih, tapi bila melihatkan bagaimana terbukanya ulama menangani hadis-hadis ini, maka kita tak boleh juga untuk katakan hanya di situlah sunnah, hanya di situlah yang betul. Itu maksud saya. Bila melihat, dan siapa Imam Ahmad, siapa imam-imam ni, mereka ni orang yang lebih alim, mereka lah riwayatkan hadis tu, mereka lah yang hafal hadis tu awal, mereka lah yang jaga hadis sampai kita jumpa. Contoh Imam Ahmad, dia riwayatkan sendiri dalam musnad dia. Tapi bila ditanya kepada dia, itu kata bila hadis riwayat satu hal, fiqh hadis satu hal, fatwa yang berubah pun satu hal. So saya setakat ni saya berhenti yang kedua. Yang topik ketiga yang mungkin saya akan selitkan dalam penganalisis kita ialah kenapa kata-kata Syekh Albani, saya nak kritik dia, kenapa kata-kata dalam buku Sifat Solat itu bagi saya kurang tepat berdasarkan apa yang saya bentangkan. Saya akan pergi satu persatu, okey, pada poin yang disebut dalam buku dia sendiri. Okey, so saya serah pada fungsi. Okey, Ustaz Adlan. Jadi seperti yang telah dimaklumkan, kita
kepada tentatif yang berikutnya, iaitu brunch, breakfast dan lunch pada satu masa. Ada pesanan daripada pihak penganjur bahawa keutamaan untuk brunch kita diberi kepada mereka yang menekan butang attend di Facebook. Dan seterusnya yang maybe. Dan maybe attend. Jadi kesian orang. siapa yang tak ada Facebook tu kena Muhammad tak asyik lah. Jadi terutama pada yang attend, maybe Banyak attend, syarat-syarat dia. dan seterusnya yang confirm tak dapat, yang not attending. Jadi itu saja pesanan pihak penganjur. Jadi kita diberi masa 20 minit saja untuk brunch. Jadi harap makan cepat lah. Dan kita akan mula balik dalam pukul 11.